رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ولا حول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدين آمين. Syahdan, haram memandikan syahid. Situ. Syahdan, haram memandikan orang yang mati syahid. Syahid ini bagi syahidul ma'rakah, iaitu syahid dunia wal akhirah. Dan jika ada ia junub, jika ada dia dalam keadaan junub sekalipun, atau perempuan yang haid sekalipun, ya, maknanya syahid atau syahidah, ada perempuan ataupun lelaki yang berjuang mati dalam medan pertempuran, itu dipanggil syahid ma'rakah. Ada pun syahid dunia, syahid akhirat, la dunia, macam orang mati tenggelam, mati bersalin, mati kebakaran, mati ta'un, itu semua dipanggil dapat syahid akhirat. Mana lepas azab kubur, ya, dia dapat syahid akhirat. Tapi dunia dia tak. Dunia dia kena buat macam biasa, 4 perkara. Dia mandi, kapan, sembahyang, dan ditanam. Adapun syahid ma'rakah ni syahid medan perang, dia buat 2 daripada 4. Dia dikapankan saja, dibalut dengan pakaian yang berlumuran dengan darah. Kalau tak cukup, tambah kain lain, ya. Kemudian dikebumikan saja. Dia tidak dimandikan dan tidak disembahyangkan. Dan haram menyembahyangkan atasnya. Dan haram menyembahyangkan atasnya kerana meninggalkan bekas syahid. Haram bagi kita memandikan dia, ya, dan menyembahyangkan dia. Kalau mandi, mana tinggallah asar kesan-kesan syahid itu hilang. Jadi mandikan darah tu. So, darah tu mahal. Di akhirat orang mana berseronok dengan infak harta perjalanan Tuhan. Masa di perjalanan Allah. Yang ni lagi besar, nyawa dia itu besar. Ya, itu panggil penyaksian besar. Maka syahid yang tiada dimandikan dan tiada disembahyangkan itu, iaitu barang siapa yang mati atau hidup yang tiada padanya hidup yang tetap, mana dia kena kesan senjata ataupun, ya, mana luka dalam perang tadi menyebabkan luka tu pada adat bawa matilah. Dia bawa balik rumah tak berapa minit meninggal, atau dia syahid juga, ya. Dalam peperangan dengan kafir dengan sebab perang, sama ada dengan dibunuh oleh kafir atau dilukainya akan dia, menyebabkan dia mati, atau dibunuh oleh orang Islam yang membantu kafir, yang munafik. Dia join orang kafir, dia serang Islam balik, ya. Itu jawab dia. Dia terbunuh tak kira tu. Sama ada dibunuh oleh orang kafir atau munafik, maka hukum dia syahid. Atau kena senjata, ya, sama Islam tersilap, ya, nak panah orang kafir terkena kawan tu, walaupun syahid juga tu, dengan tersalah. Atau kena senjata sendiri, dia melawan-lawan atas pedang atau apa tadi, misalnya ada kuda tiba-tiba terjatuh, atau kena pedang di sini, syahid juga tu. Kalau sekarang dia punya bom ni, kan, di mana dia disimpan, dia ada bom ni, nak balik nak meletup ke situ, dengan dia jalan, syahid juga tu. Atau disepak oleh tunggangannya, ya, kuda dia terpijak dia, mati dia. Ataupun kalau kita sekarang kenderaan dia, ya, kenderaan yang dibawa tu meletup, ataupun sebab kenderaan tu dia mati, semua tu dalam medan pertempuran, syahid semua tu. Atau gugur di atas tunggangan dia, jatuh daripada kuda dia, ya, ataupun dia jatuh daripada kapal terbang dia, jet pejuang, jet penempur misalnya, bom meletup apa semua tu syahid. Atau gugur di dalam, ya, sumur
Dalam peperangan tadi dia kena jerangkap, jatuh dalam sumur telaga. Orang panggil sebenarnya apa? Jerangkap sama tu, tapi dulu pakai itu kan ke lubang. Dia pun nibung bawah macam-macam. Duilah pun nibung. Jadi terkena semua tu dalam medan perang, semua tu syahid belaka. Sumur telaga lah, telaga buta. Dia pasang perangkap, musuh dia bom jatuh dengan kuda-kuda tadi. Atau tiada diketahui sebab. Tiba-tiba kita tengok dia dah mati je. Tak ada sebab misalnya, tak ada nampak tanda-tanda apa pun, dia kira syahid juga. Tiada sebab matinya. Adakah sebab mana perang atau tiada? Ya. Maka iaitu semua tu syahid jua. Dia mati dalam medan tu lah. Tapi tak tahu kesan senjata nampak tak ada. Ataupun sengaja dia sakit jantung ke apa, mati dalam medan pun syahid juga je. Dan jika tiada daripada tubuhnya bekas darah sekalipun, ya, pada zahirnya adalah matinya sebab perang, sebab dia mati dalam peperangan. Semua dia dikira syahid. Yadkhuluna al-jannah bighairi hisab, dia masuk syurga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Adapun yang mati kemudian daripada berhenti perang, ya, dengan luka dalam peperangan, dengan bukan dengar nun. Makna dia balik rumah lama seminggu baru meninggal, tapi luka dia meninggal sebab luka dalam perang, ya. Jadi kalau dia meninggal kemudian daripada berhenti mana selesai peperangan dengan luka di dalam peperangan, tapi luka dalam peperangan padahal padanya itu hidup yang tetap, ya, dipanggil hayat mustaqirrah. Kalau haiwan dipanggil hayat mustaqirrah. Haiwan ni kena langgar, tengok dia boleh berlari lagi, kaki je patah, hidup segar, kita sembelih. Itu hayat mustaqirrah, boleh makan. Tapi kalau dia langgar, tengok kepala pun dah pecah, ketik-ketik, itu hayat mazbuha, tu sembelih tak boleh kan. Kita sembelih pun memang dia mati pada adat dia. Maka di sini begitu juga dalam mati syahid. Mana kalau sekiranya hayat itu boleh hidup, ya, kena tadi tu kaki yang jalan, boleh hidup. Tapi adatnya boleh hidup tapi sampai ajal dia. Tapi itulah sebab dia. Padahal ia hidup yang tetap, maka itu bukan syahid. Ya, sini tak boleh nama syahid. Mana kalau dia mati, maka dibuat 4 perkara lah: dimandikan, dikapan, disemayang dan dikebumikan. Dan jika dengan diyakinkan matinya sebab perang sekalipun, ya, mati memang luka-luka dalam perang, tapi seminggu dah duduk, sebulan duduk, baru dia meninggal, maka tak dinamakan syahid. Pahala dia apa besar lah, tapi pahala syahid itu untuk kita tak boleh uruskan macam syahid ma'rakah tu. Kita urus macam biasa lah, mandi, kapan, semayang dan tanam. Dia beza dia tu ialah mandi dengan semayang dia tak ada. Kapan tetap, ya, kalau syahid pun kapan dan dikebumi. Dan demikian lagi yang mati dalam perang tiada dengan sebab perang dengan kafir. Demikian lagi yang mati dalam perang tapi tiada dengan perang dengan kafir, seperti mati sakit. Demikian lagi yang mati dalam peperangan tapi tiada dengan sebab perang dengan orang kafir, sebab dia sakit, seperti sakit atau terkejut, atau mati sebab perang buah, atau mati dibunuh oleh Islam, atau dibunuh oleh orang kafir dengan tiada perang, maka sekalian itu bukan syahid namanya. Itu tak dinamakan syahid. Tetapi yang mati dalam perang buah, ya, setelah tertegaknya sebuah negara Islam dengan adil betul, tiba-tiba ada di kalangan rakyat tadi yang jahat, dia melampau, dia melawan ke kerajaan ketiga itu, kerajaan yang betul-betul Islam lah. Itu panggil buah, ya. Kalau kerajaan tak Islam dia panggil buah kan. Kerajaan tidak Islam, pakai undang bukan Islam, lorik dia pakai, kapi punya undang dia pakai. Itu bukan kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang memakai syariat Islam tu. Tiba-tiba ada yang khianat, dia bangkit nak buat hara di perang, tu panggil burah, ya, orang yang melawan kerajaan Islam. Tetapi yang mati dalam perang burah sebab dibunuh oleh kafir, yang membantu burah, maka itu syahid juga. Dia mempertahankan negara Islam tadi daripada buat kucak-kacir. Tiba-tiba golongan yang melawan tadi di kalangan golongan munafik, dia bersekutu dengan orang kafir, bila berlawan dengan orang buah ni, tiba-tiba kafir itu bunuh orang Islam, tentera Islam tadi, maka hukum dia syahid juga. Dan wajib menghilangkan najis apabila itu takrif diberikan pengenalan syahid ma'rakah. Dia syahid ada 3 yang kita nak ni, syahid dunia wal akhirah. Atas dunia dia syahid dengan tanda-tanda tadi, dan akhirat pun diterima.
Itu yang kita nak, dia masuk syurga tanpa hisab. Yang satu lagi, syahid dunia tidak akhirat. Ini jangan, bahaya ni. Ya, pernah zaman Rasulullah berlaku, dia seorang tunjuk haza syahid wa haza syahid. Rasulullah kata, kalla qad ra'aitum fil nar fi burdatin ghallaha. Mati bersama dengan Nabi dalam medan, ya, sebelah kita. Tapi orang kata syahid, Nabi nafikan. Kalla, tidak, Nabi kata. Ya, qad ra'aitum, aku dah tengok dia dah dibukakan tempat di dalam neraka. Sebab dia berjuang bukan kerana Allah, tapi berjuang nakkan harta ghani mah rampasan. Mana niat tak betul tu maksudnya. Walaupun bersama dengan Rasul, berat. Apa lagi kalau Rasul tak ada, ni akan jagalah niat dia, bila masa boleh terpusing kan. Ya, itu kita takut. Itu syahid tu dipanggil akhirat, masuk neraka tu. Tapi kalau atas dunia kita nampak kesan syahid, nampak urus macam syahid, tapi akhirat tidak diterima. Yang ni bahaya. Dan satu lagi, syahid akhirat dia dapat ganjaran lebih. Tapi atas dunia tidak dibuat macam orang syahid. Ya, macam mati tenggelam. Dulu mati tenggelam Pulau Besar kan. Tenggelam cari mayat dia. Mati apa? Bersalin, mati ta'un. Maka kalau dia mati, uruskan macam biasa. 4 perkara itulah. Dia mandi, kapan, semayang dan tenang. Tapi pahala syahid dia dapat. Dan di antara pahala syahid dia lepas azab kubur. Jadi 3 jenis. Yang dikendaki yang pertama itulah syahid ma'arakah betul-betul. Dia berjuang kerana Allah Ta'ala dan dia mati dapat ganjaran syahid. Paling tidak pun syahid yang kedua adalah syahid akhirat. La dunia, tidak dunia. Mana dunia dia urus macam biasa. Yang satu tu kita takut tu. Syahid dunia nampak macam syahid, urus macam syahid, tapi akhirat tak diterima. Wala'ayazabillah. Sebab apa? Qalbi rosak. Mana niat dia tak betul. Dia berjuang ni macam semayang kan. Tiap-tiap orang semayang tak mesti dia khusyuk. Ada yang khusyuk, ada yang tak khusyuk. Berjuang tu juga, tiap-tiap berjuang, ada terima, ada tak terima. Ya, kalau zaman Rasulullah berlaku itu, zaman kita lagi lah. Rasul tak ada, dan kata jaga betul-betul bahaya. Rasul lah tak ada, sahabat tak ada, tabi'in tak ada, yang tinggal ujung-ujung ni. Orang panggil buah-buah kotai ujung ni. Kalau tak jaga betul-betul, mengikut apa yang diarah oleh baginda SAW dengan sebenar, zahir dan batin, bahaya, takut tergelincir. Minta pertolongan dengan Tuhan supaya niat semua tu buat dengan baik, dengan ikhlas semata-mata lillahi ta'ala. Dan wajib menghilangkan najis yang lain daripada darah. Ya, kalau ada najis ke tahi ke apa, bersihkanlah. Ada pun darah jangan. Darah itu satu kebanggaan di akhir esok. Wala taqsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau sangka orang yang mati berjuang tu mati syahid tu mati tak. Bahkan dihidup di sisi Allah Ta'ala, diberi rezeki yang mulia di sisi Tuhan. Dan demikian lagi wajib menghilang. Jadi sekarang kita kata mati syahid, kan? Wala taqsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Mu jangan sangka orang mati syahid tu mati. Mana dia tak mati. Kalau orang mati syahid tak mati, rohani dia hidup hebat. Rasul dengan mati syahid mana tinggi? Ya, Rasul dengan mati syahid. Para awliya lagi sama. Taraf-taraf dewan tu sebenarnya bukan mati jasad dia, dan rohani memang tak ada mati pun. Ini ada orang bertawasul kata, apa pergi sembah kubur? Orang bukan sembah kubur, orang bertawasul dengan ahli kubur, ahlillah. Ya, minta dengan Allah, dengan keberkatan para awliya, orang yang hebat. Apa syirik maknanya? Wahabi dia mata syirik. Orang pergi tawasul, dia kata menyembah kubur. Satu jahat ni. Ya, menuduh orang pergi tawasul, dia kata orang pergi sembah kubur. Kita tuduh orang sembah kubur, apa hukum tuan? Orang tak sembah kubur, tak gila kita nak pergi sembah kubur. Ya, Cina pun tak sembah kubur. Orang tawasul kat kubur, dia kata orang sembah kubur. Itu satu tuduhan jahat. Dia bangsakan yang jahat kepada orang. Tak betul. Lepas tak betul tu dibangsakan orang. Padahal orang tu bukan pergi sembah kubur. Orang tu berdoa dan bertawasul dengan keberkatan kekasih Allah Ta'ala. Ya, itu aja. Ni Wahabi ni macam-macam tu kan ni. Syirik, sersat, bid'ah. Pun last sekali apa Ustaz? Halal darah. Beranya. Dia halal darah, dia berperang. Tengok di luar negara macam jadi. Akhirnya dia cop halal darah, dia habis dah, dia lanyak dengan kita. Dia kata sesat, halal darah. Ya, padahal dia mentafsirkan maksud orang tu tak kena. Ya, orang punya cara dia tak faham, kemudian dituduh yang tak betul dia dibangsakan orang tu. Kemudian dia ambil hukum. Apa hukum dia? Zalim besar. Ya. Orang pergi tawasul, kalau kita sembah kubur. Tak ada gila nak pergi sembah kubur, berjadah kan.
Adapun najis hukum dia berat. Sebab tu walaupun syahid ada najis, bersihkanlah. Demikian lagi warid menghilangkan darah yang hasil dengan tiada sebab syahid. Ya, kalau darah yang kena pada syahid, perang tu luka lah, yang tu jangan buang. Kalau ada darah lain ke, misalnya sebelum tu ada darah apa dikena, tu buang tak apa. Darah syahid tu yang mahal. Ya. Kitratan la yamassuhumun nar. 2 titisan yang tak disentuh neraka. Pertama apa? Darah syahid. Ya, neraka tak boleh sentuh. Dan keduanya air mata. Titisan air mata gerun dengan Allah ataupun rindu dengan Tuhan. Itu semua besar nilai di sisi Taala. Itu tidak apa? Tidak disentuh api neraka, tuan-tuan, besar. Dan ketiga, kitratul ulah. Darah pertama tu, titisan pertama keluar di darah syahid dekat dia kena senjata, keluar tap dia, pintu syurga dibuka. Tu mereka nampak mana mati yang paling lazat sebenarnya mati syahid. Walaupun zahir kita nampak dasar di hati, itu zahir je, sangkau dia je, rohani dia cantik, lazat dengan Tuhan tahu. Lebih sedap dia mati atas tilam ni, tuan. Dan jika membawa menghilangkan demikian itu kepada menghilangkan darah bekas syahid sekalipun, manakala kita nak hilangkan darah yang najis tadi tu, ya, ataupun najis terkena darah sikit, atau buanglah, najis tu kena buang, kerana tiada daripada bekas ibadah. Kena darah yang lain najis tu bukan bekas ibadah. Ada pun darah syahid itu asarul ibadah. Sebab tu kesan ibadat kita jangan buang kecuali darurah. Ya, kita ambil semayang, lebih aula jangan dilap air wuduk sampai dia kering. Dalam kita i'anatul talibin ni bahas, kecuali darurah. Kita nak pakai baju nak cepat jalan ke, tak lap ke, habis lopoh tu badan kan, tu lap lah. Tapi kalau saja-saja kita ambil semayang kat rumah tu, jangan lap, biarkan dia kering. Lagi lama dia kering tu lagi cantik. Asal ibadah, ya. Dan sunat bahawa ditanggali daripadanya, ya, senjata peperangan ni. Dalam perang tu ketika tu buka lah senjata dan barang sebagainya. Dan sunat bahawa dikapan ia dengan segala kain pakaian yang berlumuran dengan darah syahid tu. Ya, tengok darah penuh badan, balut tu je. Jangan buka, jangan buang. Itu satu kemegahan dia di akhirat. Orang berkorban memperjuangkan Islam dengan harta benda, tenaga, ya, dia lagi besar, nyawa dia beri. Itu dahsyat. Dan jika tiada cukup kain akan kapan, maka naklah ditambahi dengan kain lain. Dan tak cukup pun pakai kain lain. Kalau cukup itu tak payah, balut tu je dan terus dikebumikan, ya. Allah. Inilah sekalian hukum syahid dunia dan akhirat. Dia panggil syahidul ma'rakah, syahid dunia wal akhirat. Iaitulah yang perang kerana meninggikan kalimatullah, li'la'i kalimatillah. Dia berjuang tu betul-betul meninggikan Islam, bukan dia berjuang tu ada gharat tujuan dunia yang lain, tak. Dan hukum syahid dunia, iaitu yang perang kerana menghasilkan kemegahan dan harta. Dia perang tapi tujuan dia nak dapat ghanimah, kan. Maka kita syahid dia dunia je lah. Mana urusan dunia zahir dia buat macam biasa, tak dimandikan, tak semayang, tanam. Tapi akhirat yang menunggu dia neraka jahanam. Sebab apa? Sebab niat dia bukan kerana Allah Subhanahu Taala. Lebih-lebih lagi kalau perang cara dulu lagi mencabar, tadi dia ada satu keadaan, dia panggil satu istilah salap. Ya, bila kita berperang kan, melawan pedang ni, depan ni kafir ni, kalau kita dapat bunuh je dia, satu khususiat dia dapat, segala yang ada pada tubuh mayat kafir tu dia dapat. Ni tengah lawan-lawan tengok jam Rolex ada, wah ni lagi kacau. Ya, lawan-lawan tengok zamrud tu, wah ni zamrud mahal. Dia pula nilam tu, wah 5-6 cincin, wah berkilat-kilat. Jangan buat pasal. Kadang dibunuh kena niat tu habis kan. Tak diterima perjuangan dia. Lebih kalau dia niat betul, dia dapat dia. Ya, dia perlu tak paham betul, tengok dalam macam-macam apa dalam badan, habis semua tu khas untuk dia ni. Tengok pula gantai dah, dia pakai gantai emas, wah banyak dia dapat ni. Tu rezeki dia. Habis itu dipanggil apa? Salaf. Ya, salaf. Adapun syahid akhirat, ada 3 tadi kan, syahid dunia wala akhirah. Itu yang maklum. Kemudian syahid dunia saja tak akhirat, itu yang kita takut. Yang ni syahid akhirat saja, iaitu yang mati lemas. Tu. Ya, dia tenggelam, mati sakit perut. Sakit-sakit perut meninggal terus, ya. Dan yang mati kena taun dan mati ketakutan, ya, dalam keadaan dia ketakutan meninggal. Dan mati kena petir, sambal peti. Ya, dan mati gharib, ya, mati dagang. Duduk negara orang seorang tak urus dia tu sampai mati dan dapat pahala.
lepas azab kubur tu besar tu. Dan mati beranak, ya, mati beranak, dia bersalin tiba-tiba meninggal, ya, dengan sebab bersalin, syahid akhirat dia dapat lepas azab kubur tu. Besar kan. Yang perempuan je, orang lelaki tak ada anak. Kau buat anak itu. Ya. Dan yang mati kerana iskun, asyik, rindu, ya. Ya, dia mati dalam keadaan dia rindu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Dahsyat ya. Dia bukan mati angau kan, dia rindu angau. Dia iskun billah, asyik dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mati yang terbunuh dengan iniannya. Orang pakat bunuh dia macam tu, tengok macam-macam berita dia kan, stiker yang kawan tu macam-macam, Hud zalim, apa mati dia kerja. Itu semua dapat syahid akhirat. Azab kubur lepas tuan. Dengan tiada perang, maka iaitu seperti hukum yang lain juga, wajib memandikan dan semayang. Mana sama je lah, cuma beza dia dapat azab kubur. Itu di antara syahid akhirat, la dunia, bukan dunia lah. Itu. Kemudian dan bermula kanak-kanak yang gugur dalam perut ibu, ya, kanak-kanak yang gugur dalam perut ibu, gugur jika diketahui hidupnya dengan suara. Dia gugur tadi dengar, ada bunyi suara, atau dengan menangis, ya, dengan dia menangis keluar tangisan, dia menangis misalnya, atau nyata tanda hidup, misal seperti gerak, dia gugur keluar perut ibu tadi, nampak dia bergerak, guna mati, ya. Kemudian daripada keluarnya, maka iaitu semua tu hukum orang tua juga, wajib mandi, semayang, tanam dan ke bumi ini, ya. Wajib kita mandikan dia dan kapanlah, tak tulis ini, kapankan dia, kemudian semayang dan menanamkan dia. Dan jika tiada diketahui hidup, ya, mana guguran yang jatuh, jadi gugur tapi tak nampak tanda-tanda hidup, satu, dan tiada nyata tanda hidup, ya, maka ditilik. Apa makna tilik? Sini ada tafsir. Jika sudah nyata, ya, bereka manusia, mana ada sifat rupa manusia itu ada, maka wajib memandikan dia dan mengkapan dia dan menanam dia. Maka tiada, jika tiada sampai 4 bulan sekalipun, wajib mandi dan wajib mengapankan dia, ya. Tanda hidup tak ada, ya, makna tiada nyata tanda hidup, maka ditilik. Jika sudah nyata reka, mana berupa manusia dan ada bentuk manusia, cuma nyawa tak ada, tak panggil mati, ya. Maka dia tak panggil mati, maka kena apa? Mandikan saja, kapan, tanam. Sembahyang tidak, sebab sembahyang mayat. Orang panggil mayat di bila? Orang panggil mayat di bila? Hilang roh. Bermakna dia hidup, lepas tu baru hilang kehidupan, baru panggil mayat. Tapi kalau tak ada hidup, mayat apa? Dia tak pernah hidup. Ya, dia lahir tak ada hidup, senyap tanda-tanda hidup. Kalau dia mati tu maknanya benda tu mati, makna zawal roh, hilang roh. Bermakna sebelum tu dia hidup, dia bergerak ke dia apa. Sekarang tak ada apa, tanda hidup tak ada. Jadi tak ada semayang mayat bagi dia, cuma dia mandi, kapan, tanam. Ini banyak berlaku ni, orang tanya ni gugur macam nak buat ni. Nanti kejap nak buka kitab jap. Buka kitab tengok. Jika sudah nyata berupa manusia tapi tak nampak tanda hidup, maka dia buat 3 perkara: mandi, kapan, tanam. Jika tiada sampai 4 bulan sekalipun, ya. Dan jika tiada nyata reka manusia, macam seketul darah dia tak ada rupa manusia, maka tiada wajib demikian itu, hanya sunat membalut dengan kain, bungkus kain dan menanam je lah, ya. Tak ada mandi dan tak ada semayang, cuma bungkus, tanam. Dan jika sampai 4 bulan sekalipun, inilah hukum memandi dan mengkapan dan menanam yang tiada nyata tiada nyata hidupnya. Ada pun menyembayangkan dia, maka tiada wajib, hanya haram menyembayangkan dia, sama ada nyata baginya reka manusia atau tiada, sebab tak ada tanda hidup. Dan jika sampai berreka, mana berupa dia apa tu, dibandingkan 6 bulan, ya, atau lebih sekalipun. Inilah yang muktamad oleh Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah. Adapun dia muktamad oleh Syekh Ramli dalam Nihayah. Dua-dua ni syarah
Minhajul Talibin bagi Imam An-Nawawi, bahwasanya anak yang gugur daripada perut ibu apabila sampai dibentangkan 6 bulan, mana sampai umur 6 bulan atau lebih, wajib menyembayangkan dia. Ini pendapat Syiramli. Sama ada nyata tanda hidup kemudian daripada keluar atau tiada, dikira bulan. Mana kalau dah 6 bulan keluar, dia memang kena apa? Kena sembayangkan akan dia. Ini pendapat Syiramli. Ada Ibnu Hajar tadi, kalau tak ada tanda, tak payah sembayang. Tanda hidup tak ada, tak payah sembayang. Syiramli dikira bulan. Ya, Syekh Ibn dalam Nihayah dia kata kalau anak gugur dan sampai 6 bulan atau lebih, wajib menyembahyangkan dia. Situ beza dia. Dalam mustalah fiqh bertembung antara dua pendapat Ibn Hajar dengan Syiramli, ditakdimkan pendapat Syekh Ibn Hajar. Mana-mana boleh bawa tu. Kalau kata nak sembahyang dalam 6 bulan boleh. Ada pendapat Syekh Ibn Syekh Ramli Kabir. Abilan tu. Bulan Syahdan wallahu a'lam. So Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yasta'in billahi ala nafsih sara'athu. Barang siapa tidak meminta pertolongan Allah Ta'ala untuk melawan akan nafsunya, ya, dia tak minta pertolongan, padahal tu benda besar. Kita nak berlawan dengan nafsu, minta pertolongan dengan Allah, dia saja. Kalau tak ada pertolongan dia, habis jawab dia, terbalik kita. Tiba-tiba dia tak minta pertolongan, dia rasa dengan amalan dia, dengan apa tadi, dia rasa dia boleh handle. Apa hukum tu? Tengok sini. Maka jawab dia, saya akan ditewaskan oleh nafsunya. Ya, maknanya mereka yang tidak bersandar kepada Allah Ta'ala, hasilnya dia akan tumbang, ya, dia akan kecundang dalam amalan dia tadi. Sebab tu dia kena berpegang sungguh dengan Allah Ta'ala. Iktimad, kau tengok dalam hikam mula-mula sekali, ya, iktimad ala Allah, beriktimad atas Allah SWT, gantungan semua dengan dia. Jangan bergantung dengan amal. Amal kena buat sungguh, tapi gantung jangan. Gantungan di kalbi kita dengan dia. Nafsu itu lebih dahsyat daripada 70 ekor syaitan. Nafsu dengan syaitan lebih dahsyat nafsu. Sebab tu bila ada jolukan untuk melakukan maksiat, kita nak tengok daripada nafsu kepada syaitan. Dua-dua joluk sama tu buat maksiat. Bila kita zikir, kita baca Quran, kita semayang, hilang, itu syaitan. Tapi kalau kita zikir lagi kuat, dia tekan, dia suruh buat juga benda tu, ya. Kita baca Quran lagi rapat, dia tekan. Itu bukan syaitan, itu nafsu. Maka nafsu cara dia dua. Pertama, dia ibarat binatang liar, kena kurangkan umpan dia, jangan bagi dia banyak dengan layan kendak dia. Yang kedua, muatkan atas belakang dia banyak. Kuda yang liar kita letak atas belakang dia muatan banyak, nama dia slow. Kita boleh tuntun, boleh tarik dia. Tapi kalau kita tak letak atas belakang dia banyak, kemudian kita layan kendak dia, jawab dia, kita tarik, dia lelau kita balik. Ya, kita tarik, dia sentap kita masuk longkang, jawab dia. Ya, maknanya tundukkan nafsu dengan kurangkan kendak dia. Apa kendak-kendak dan jenis nafsaniyah, unsur nafsu tu potong. Tidur banyak, cakap banyak, makan banyak, potong. Sebab dalam slow kita guna benda tu, baru dia slow. Dia slow, kita tekan belakang dengan zikir yang banyak, cepat terbuka. Itu keadaan dia gitu, ya. Nafsu dia membawa apa? Kekeruhan dalam perjalanan kita. Sebab bila kita sucikan dari kekeruhan, nasib pancaran nur tu akan ada. Fa iza tatakhara al-asrar minal aqdar, bila kita sucikan sir kita daripada segala kadurat, kekurangan, muli'a bil anwar, Tuhan akan penuhkan sir kita dengan nur. Ya, fa asyraqat fihi sumusul irfan, maka memancarlah nur matahari ma'rifat
ya, tamakkana min hadrati syuhud wal ayyan, maka tamakunlah tetap di dalam makam syuhud dan ayyan di dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila dapat syuhud, betul-betul hati tawajuk, barulah hilang segala duka cita. Dan orang kata ni, sebab apa duka cita? Kita tension, bearing, sebenarnya apa? Tak menghadap. Sebab dia sababul humum huwa faqdul syuhud. Ya, satu kaedah besar. Ya, sababul humum, punca dan sebab manusia tadi tidak tenang jiwa dia. Dia berduka cita. Sebab hati berduka cita. Apa punca dia? Huwa faqdus syuhud. Ialah luput musyahadah Allah Ta'ala. Kalbi tak dapat menghadap, ni menghadap tempat lain. Tunggu. Macam-macam bala sampai pening kepala tak settle. Tuan-tuan, dia nafsu lebih dahsyat daripada 70 ekor syaitan. Bahkan ia adalah ibu segala syaitan. Benarkah dia paling kuat maknanya. Ya, sarang dan tempat syaitan-syaitan membesar. Ya, itulah nafsu. Sebab tu dalam Quran kata apa? Innan nafsa la ammaratun bisu. Sungguh nafsu amat menyuruh ke arah kejahatan. Ini nas terang di Al-Quran menandakan jihadun nafs, jihadul akbar. Ya, punca jihad nafsu, jihad yang besar. Sebab dia kalau dapat tumbangkan, habis nikmat besar. Khuruju minan nafsi ya nikmatul uzmah. Dapat keluar daripada nafsu tu nikmat paling besar. Fa innahu hijabun bainaka wa bainallah. Sebab dia hijab antara engkau dengan Tuhan. Dan siapa yang nak melepaskan diri daripada nafsu dengan ilmu dan perbuatannya sendiri, dia rasa dengan alim dia, dia rasa dengan apa, perbuatan dia, amal dia banyak, jawab dia akan kecundang. Sebab tu kita kena bergantung dengan Allah Ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Semua wirid-wirid. Ya. Mana hasbuna, cukup kami Allah Ta'ala, tempat kita berserah. Wa ufawwidu amri ilallah. Itu semua ayat-ayat Quran yang digunakan oleh dalam zikir. Wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan urusan kepada Allah. Bukan kita punya. Wa ilallahi turja'ul umur. Kalau ada ayat baca tu 100 kali pun insya-Allah Tuhan mustajab. Wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah diserahkan segala urusan. Sebab dia yang mengatur, dia merancang muka bumi, semua makhluk dia punya. Kita ni semua penerima ihsan dia saja. Siapa yang nak melepaskan diri daripada nafsu dengan ilmu dan perbuatannya sendiri, nasaya ia akan ditumpaskan oleh nafsu. Apabila dia tidak meminta pertolongan daripada Allah Ta'ala. Hebat mana pun ilmu kita, tuan, andal mana dia beramal, kalau tak ada bantuan Tuhan, dia akan terbalik. Terutama kalau nafsu masuk dalam ibadat. Ya, itu da'un udan, ubat yang cukup payah nak ubat. Kalau dia masuk dalam maksiat, senang. Dia minum arak, dia berjudi kan, dia pun tahu dia buat. Jadi dia masuk dalam ibadat, dia bahaya tu. Kita tak sedar, ya. Ibarat maknanya virus masuk dalam. Kalau penyakit luar ni senang. Tidak mungkin hati itu terhapus dan kosong daripada kejahatan, kerana seluruh nafsu itu sendiri terdiri daripada kejahatan. Ya, jadi nak tumpaskan dia kenapa? Dua perkara besar. Ya, selepas kita bersandar kepada Ta'ala, kena kuat sandaran kita dalam bentuk apa? Rindu yang kuat dengan Tuhan. Satu lagi, gurun yang cukup kuat. La yukhriju minasy-syaw'i ila bisyauqin aw syauqun muqli. Bihawfun muz'id aw syauqun muqli. Mana tidak boleh kau keluarkan daripada nafsu melainkan dengan rindu yang cukup kuat dan gerun yang cukup kuat. Baru dia boleh kembangkan nafsu. Ya, terlampau kuat gerun dia, baru dia lepas. Pagar 3 kaki, 4 kaki tak boleh lompat kan. Tapi bila polis kejar dia macam 5 kaki lepas dia lompat. Apa tu? Tekan dalam tu. Kan? Tunggu saya cerita lah. Dia belaga ayam. Kali polis kejar, dia lari, dia lompat bagus. Lepas kan? Tapi tak perasan ayam disangkut. Dia balik rumah tengok tengah perih. Mana perih tak ada. Dia punya takut tu sampai ayam sangkut pun tak perasan. Sebab apa? Terlampau takut. Tu. Itu dengan polis. Dengan Allah lebih besar lagi. Baru dia boleh jalan. Rohani dia bersedap dengan Tuhan. Kalau tak ada kosong dia, ibarat lumpur bahaya. Tak akan bergerak rohani dia. Dan satu cerita lagi, tuan guru saya cerita lah. Dia main judi, polis kejar, dia lari-lari tak ada arah nak pergi, masuk dalam surau, dia duduk kawasan muslimat. Muslimat betul kanjat. Kalau duduk kawasan lelaki kan, nampak kan. Dengan masuk, dia masuk sawah padi, lari-lari, dia masuk dalam surau. Dia masuk kawasan muslimat. Habis. Mana apa tu? Hilang segala lain, tak nampak dah. Apa? Dia nampak nak lepas pada polis. Kalau hati dengan Tuhan paling kurang macam tu lah.
Rindu pula itu takut. Kalau rindu dia rindu seorang, dia tengok siapa dia ada yang ada kaitan dengan dia, dengan mahbubah kekasih dia, rumah dia, kereta dia, ya. Apa dia tengok semua hati dia akan begitulah kita dengan Ta'ala. Apa yang ada kaitan dengan Tuhan semualah. Sebab semua ni makhluk allazi khuliqah. Adapun Tuhan khaliq allazi khalaqah, dia menjadi. Semua tu ada kaitan dengan dia, tak lepas. Maka macam mana kita tengok makhluk hati tak kara dengan Tuhan? Ada masalah. Dia mesti ada connect, ya. Yang penting sekarang connect qalbi tu. Ya, kalau dia banyak switch pun dalam rumah dia, kalau dia punya current, dia punya apa, kabel tak join, tak menyala kan. Rumah baru buat besar banglo, 30 switch dalam rumah dia ada. Ya, dia pentik semua tak menyala. Pasal ni buka ada tak join. Ya, dalam tu current tak join, dia punya kabel tak join, tak datang current kan. Begitulah qalbi dia. Dia kena kontak dengan Tuhan dia, pum, baru dia nur dia datang kan. Jadi tidak mungkin hati itu terlepas dan kosong daripada kejahatan, kerana seluruh nafsu dan itu sendiri daripada kejahatan. Umpama dia panggil bawang, kamu tidak mungkin dapat membuang habis kulitnya apabila kamu mengupasnya, kerana bawang itu sendiri terdiri daripada lapisan kulit. Kalau tak ada kulit tak namanya bawang mungkin kan? Seperti itulah nafsu yang terdiri daripada unsur kejahatan, dan kejahatan tidak pernah habis. Maka begitu jugalah dengan Allah Ta'ala yang memiliki segala sifat kesempurnaan yang tidak pernah kurang dan habis. Jadi kembali kepada dia, itu maksud dia. Iltija hati kepada dia, maka dia akan bantu. Oleh kerana itu Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari berkata, "Lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawi wa wahmi wa mahwi da'awika la tasil ilaihi abadan, walakin iza arada an yuwassilaka ilaihi ghatta wasfak biwasbih wa na'tak binaktih." Jadi fawassalaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi. Ya, cantik kalam tadi. Ini semua dunia yang diuraikan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Dia kata, "Lau annaka la tasilu ilaihi ila ba'dal fana'il masawi." Andai kata jikalau kamu takkan sampai, pertama apa makna sampai? Masuk maqamul ihsan, itu makna sampai. Ya, disebut dalam hadis sahih, anta'budallaha ka'annaka tara, itu maqam musyahadah. Fa illam takun tara fa innahu yara, itu maqam muraqabah. Dia duduk murakabah, musyahadah atau murakabah, itu istilah sufi dipanggil usul ilallah, sampai. Bukan sampai masuk depan menghadap dia kita ni, itu muhalun, mustahil. Tuhan tak serupa makhluk, dan tak layak cara itu dengan Tuhan yang maha sempurna daripada segala kekurangan. Jadi kandai kata tak sampai, melainkan selepas binasa kejahatan, habis licin bersih, baru kita sampai kepada Allah Ta'ala. Ya, terpadam semua dakwa, mensibah perbuatan pada dirimu, nasai kamu tidak akan sampai pada selama-lama. Maksudnya kalau nak tunggu bersih licin betul-betul kita ni pada segala masawi maksiat dan segala mahwi da'awi, jawab dia la tasil ilaihi abadan. Mu takkan sampai bila tak sampai. Ya, jadi cara mana Tuhan sampaikan kita? Tetapi sekiranya Allah mahu, aduh, dia yang nak. Walakin iza arada an yuwassilak. Tapi kalau Allah Ta'ala nak menyampaikan kamu, nak masuk kamu dalam maqamul ihsan kepadanya, nasai dia menutup sifat kamu dengan sifatnya. Itu ghatta wasfaq bila wasbih. Dia tutup sifat kita dengan sifat dia. Faham? Allah. Mana dia menutup akan sifat engkau tadi dengan sifat kasih sayang dia. Ya, kekurangan kita tadi ditutup dengan kesempurnaan dia. Dosa kita ditutup dengan keampunan dia. Dia tutup, kalau dia tak tutup apabila dia tambahin dan ni. Wa natak binatik, dan dia tutup naat engkau dengan naat dia. Ya, dia tutup naat engkau dengan naat dia. Apa makna dia? Dia tutup sifat engkau dengan sifat dia. Makna difanakan kudrat kamu dengan memandang kudrat dia. Difanakan iradat kamu dengan kamu asyik memandang iradah dia. Difanakan ilmu kamu dalam ilmu dia. Difanakan sifat kamu dalam sifat dia. Akhirnya difanakan wujud kamu dalam wujud dia. Habis. Baru dia tak terbuka. Mana kalau tak dia panak, dia takkan tak. Dia dua dia. Satu fanak, satu lagi benak. No. Dia tak panak, dia benak. Dia pandang diri dia tu benak. Orang suruh pandang Tuhan, kau pandang diri kau apa? Kau siapa? Kita ni siapa tuan? Fakir, hina, bangsat kita ni tuan. Menghadap setiap hari, setiap saat, semua terikat dengan dia. Dia kerat, dia kan tergolek dia. Itu maknanya. Makna wanatak minat.
Mana Tuhan padamkan ghatta natak memandang sifat kita dengan apa? Bil na'ti ay bil musyahadati na'tihi, dengan musyahadah akan na'at sifat Allah Taala yang yang bersifat dengan segala kamalat kesempurnaan. Tu ketika itu power salaka ilai bima minhu ilai, barulah disampaikan kau daripada dia, bukan daripada kita, ya, menyampaikan kamu kepadanya, mana masuk dalam makrifat yang khassah dengan apa yang diberikan kepada kamu daripadanya, dari dia dengan dia kepada dia, habis. Ya, bukan dari kita, tuan. Kalau kita pandang diri kita terhijab, ru'yatu wujudika mani'atun an syuhudi rabbi. Kau pandang diri kau terhijab dengan Allah Ta'ala, ya. Allah, itulah natijah, ya. Tuan Doktor pensyarah daripada ulama Azhar, ya, Dr. Yusri Jabbar, dan YouTube banyak. Dia kata nihayah, dia kata kemuncak perjalanan sufi di mana? Duduk dalam makam hauqala, la haula wala quwata illa, duduk situ. Dan situ tempat terbuka dia. Dalam hadis Nabi sebut la haula wala quwata illa billah, ni apa? Kamzun min kunuzil jannah, gedung daripada gedung Allah Taala. Bayanglah gedung Tuhan jannah. Kita duduk betul-betul hapuskan, ya, haul dan kuah kita, pun dibuka. Sebab ketika bila kita tutup baru dibuka, kita padam baru dibuka. Kita padam pandangan makhluk baru dibuka dengan dia. Selagi kita pandang diri makhluk, kita buka dan dia tutup hijab kita, ya. Kita padamkan baru. Kita padamkan dia dengan sinaran nur azka, nur musyahadah, pum dia padam baru buka. As-sairu fillahi la yakun illa ba'dal fana. Perjalanan ke Tuhan kita akan mula melainkan kita fana, mana kita leburkan keperasanan makhluk, pum buang, baru dia pum dibuka, ya. Itu baru dapat situ dia punya Swiss kelazatan insan dengan Tuhan. Kat situ, ya. Swiss lagi tak padamkan, dia tak buka Swiss tu, tergaba-gaba itu buat ibadat dan buat tu yang rasa penat, buat ibadat rasa tak sedap, penat, letih. Dia kalau buka tu tak ada letih, tak ada lazat. Bahkan dalam hikam mula-mula kata nak berhenti pula payah, terbalik. Kita nak start payah, berhenti cepat. Dia nak berhenti payah, makin lazat, nur dia makin kuat. Sebab apa? Sebab dia hasil daripada apa? Memadamkan ru'yatun nafs, memandang akan diri terpadamkan, pum dia tajalli lah, ya. Berkata Sayyidi Abu Hasan Al-Syazili radhiyallahu anhu, Imam Tarikat Syazili, guru bagi Sayyidi Ahmad bin Idris. Dia kata apa sini? Lan yasilal waliyya ila Allah wa ma'ahu syahwatun min syahawatih aw tadbiru min tadbirih, ya, min tadbiratih, wa ikhtiyarun ma'a ikhtiyarih. Itu sebagai syarat pada makam fana. La yasil waliyyu ila Allah, tidak akan sampai seorang wali kepada Allah sedangkan bersama dia ada keinginan dia. Baru kena panakkan, habis lenyapkan daripada keinginan nafsu, buang. Baru kata dalam kitab ni ada, dah sampai belum belakang ni, 2 patah aja. Faslun waslun, fasal wasan, kerat sampai. Ada berani kerat? Ada berani kerat. Kalau berani kerat boleh sampai. Kerat apa? Kerat kepandangan kamu dengan makhluk. Kerat, pum, pandang dia, boleh dibuka. Kalau kita tawannya saya nak pandang orang kata orang, tak boleh sampai. Imanu mar la yakunu mutakammila hatta yarada nas kal ibil musilah. Iman seorang takkan sempurna sehingga dia tengok orang macam unta. Maksud apa? Dah tak ada dalam kepala dia. Yang ada dia saja. Ma fi qalbi ghairullah. Itulah dia. Slogan besar tu, slogan Syekh Abdul Qadir Jalani, ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam kalbi aku melainkan dia. Diambil daripada mana? Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Wa ma ramaita, bukan kau yang melontar ya Muhammad, iz ramaita ketika kau melontar, walakinnallaha rama. Hakikat yang melontar dia. Itu dia lah tu. Pandang dia, terbuka. Kalau kita pandang kita lagi, dia tak buka kan. Ya, memandang pada nafsu tu hijab, memandang pada diri, buang pandangan tu. Maka istilah-istilah tu buat leburlah, fana, macam-macam istilah sufi, ya. Benda sama je dalam Quran ada, dalam hadis pun ada. Tadbir daripada tadbir dirinya. Apa makna tadbir? Mana i'timadu ala tadbir. Ini kalau hazal mudah, ya, bersandar pada tadbir tak boleh. Tadbir disuruh. Dalam hadis Nabi kata at-tadbir nisful ma'isyah, pentadbiran setengah daripada kehidupan. Mana kita kena mentadbir tu zahir. Adapun batin jangan pegang dengan tadbir kita. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Dah buat serah ke dia. Serah tu sebab bukan taksir daripada kita, bukan keputusan daripada kita. Keputusan semua daripada dia. Itu maksudnya. Bila kita padamkan situ, baru dibuka, ya. Padamkan pandangan pada makhluk, baru dibuka kita dengan Tuhan. Kunci baru buka, padam baru menyalur. Oleh kerana itu, jika Allah Ta'ala tidak menarik, ini penting ni.
Itu doa Sayyidi Ibrahim Ar-Rashid, anak murid bagi Sayyidi Ahmad Iblis. Allahumma ja'alni minal muradin. Ya Allah, jadikan kami golongan muradin. Apa makna muradin? Ail majzubin, orang yang dijazbah, ditarik. Pada doa kita baca doa kan, Allahumma ja'alni min ahli tajarrudi anil aqwan. Kemudian wajzib qulubana anin nazar ilaiha. Ya, Allah maj'alni min ahli tajarrud. Tajarrud dia apa? Tajarrud anil aqwan. Mana sunyi, kosong hati daripada aqwan, daripada makhluk. Minta Allah Ta'ala jadikan kita orang yang hati sentiasa memandang pada dia, bukan pada makhluk. Kemudian wajzib, sentap, inilah dia jazbah. Wajzib qulubana, tarik hati kami, jazbahkan hati kami. Anin nazar, memandang-mandang, wasukun, dan terikat dengan makhluk, minta Tuhan tarik, pum, sentap. Bila sentap dia, barulah hatta yang kasyifalana anwaru muraqabah musyahadah, pancarnya nur muraqabah dan musyahadah, bahawa diusul ilallah. Itu panggil tak tarik, ya. Karena itu satu lagi, jika Allah Ta'ala tidak menarik hambanya dan membiarkan kepada usaha dan ikhtiar sendiri, nampak dipegang pada diri dia, maka hamba tersebut tidak akan sampai kepada Allah selama-lama. Wala'ayazabillah, ya. Jadi kalau Tuhan terik, bukan Tuhan beriman, orang kafir pun pum. Siapa dia? Tukang sihir Fir'aun. Dia sentak pagi kan, berdebat, petang tu syahid tu berdebat. Kejap je, kalau dia terik, habis. Sebab jazbah kalau berlaku, syaitan pun tercampak, nafsu pun tercampak. Bila ada jazbah, nur jazbah tu, pum, dia terik, tak nampak orang nak, dia dengan Tuhan, berlazat dia dengan Tuhan Allah. Kenapa apabila Allah Ta'ala hendak menyampaikan seorang itu kepadanya, maka dia akan menampakkan pada hamba itu sifat-sifatnya, ya, sehingga mati kendak. Dia akan tajalikan sifat Allah Ta'ala, maka ketika itu matilah kendak dia dan ikhtiar dia. Manapun mati ini tidak ada dalam keperasanan dia lagi. Yang dia perasan hanyalah dengan Tuhan. Maka seorang murid tidak akan mampu memadamkan, melainkan apabila Allah Ta'ala menolongnya. Sekiranya tidak, dia pasti akan dikalahkan. Walhasil, kita kena apa? Bersandar, beriktimat kepada dia sungguh-sungguh. Kemudian kata mu'alif, perumpamaan murid, wallahu a'lam. Allah karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya rabbana sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanallahumma ya karim. Alhamdulillah. Tidak itu bocor.